Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Razi selaku pengacara majlis pagi ini dan selaku penguruslah di Pusat Pengajian Al-Mufiq. Pada semua tim Al-Mufiq, Tafsir Al-Quran Online Center, serta para hadirin, para peserta lah yang menyertai program kita pada pagi ini, pada hari ini. Ambil sedikit masa lah kita katakan, hari Minggu. Biasanya hari-hari Minggu ni orang pergi cari baju raya. Dekat-dekat raya dah ni. Tapi tuan-tuan, puan-puan, muslimin-muslimat yang ada dalam program kita pagi ni, saya andaikan dah beli baju raya. Sebab tu boleh luangkan masa untuk ikut program kita pagi ni, insya-Allah. Jadi apapun, terima kasih sekali lagi lah semua yang sudi untuk main program pada pagi ini, yang kita katakan satu program yang amat penting jugalah sebenarnya. Program yang berkait dengan ilmu tajwid, yang hari ini kalau kita lihat sudah ada suara-suara yang cuba mengatakan bahawa tajwid ini satu perkara yang tidak wajib. Sudah timbul suara-suara itu yang sebenarnya suara-suara ini sudah ada, tapi berjaya ditenggelamkan oleh ulama kita yang sudah menjawab secara tuntas berkenaan dengan isu wajib ataupun tidak bacaan Al-Quran itu secara bertajwid. Namun mutaakhir ini kita lihat ada pula suara-suara baru yang dibangkitkan dengan isu yang lama berkenaan dengan bacaan Al-Quran secara bertajwid ini adalah hanya berbentuk niat, berbentuk kosmetik sahaja. Perlu dibaca pun dengan tajwid dan sebagainya. Yang penting jaga baris dia dah. Inilah antara perkara-perkara yang perlu diperjelaskan kembali dalam masyarakat secara lebih menyeluruh, supaya orang tidak memandang terong kepada ilmu tajwid itu sendiri, yang secara logik mungkin kita boleh tahu bahawa ilmu tajwid ini dia datang bersekali dengan turunan wahyu yang pertama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Al-Quran ni, sebagaimana yang kita faham bahawa turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai kaifiat ataupun tata cara yang khusus. Kaifiyatun makhsusah. Satu cara yang khusus yang tidak ada pada tulisan bahasa Arab yang lain daripada Al-Quran, seperti hadis Nabi, seperti kitab, seperti surat-surat dan sebagainya. Jadi, kaifiyat khusus ini merujuk kepada ilmu tajwid. Jadi, sudah semestinya bila kaifiyat khusus ini diturunkan bersekali dengan Al-Quran itu sendiri, maka nak wajib kepada kita setiap daripada Muslim untuk membaca Al-Quran dengan tajwid. Sebagaimana yang kita maklum dan kita tahu. Dan sebenarnya kita mendapat bacaan baginda sallallahu alaihi wasallam, di sana ada banyak dalil. Antara yang disebutnya adalah sebagaimana disebut Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, iqra'u kama 'ullimtum. Iqra'u kama 'ullimtum. Bacalah kamu Al-Quran sebagaimana kamu diajarkan. Jadi para sahabat menerima bacaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara bertajwid. Begitu jugalah para sahabat mengajar golongan tabi'in membaca Al-Quran. Dan ianya bertali arus daripada zaman Nabi sehinggalah kepada zaman kita hari ini. Di mana mungkin untuk kita boleh menolak dengan yang mengatakan Al-Quran ini tak perlu dibaca secara bertajwid.
Okey, ni ada kata suara saya putus. Macam mana? Boleh komen orang lain macam mana? Putus juga ke? Putus-putus sikit-sikit Ustaz. Sikit Ustaz. Sikit. Okey. Okey, sekarang ni macam mana? Okey ke? InsyaAllah. Sekarang ni macam mana? Okey. Okey Ustaz. Okey, baik. Jadi bila Nabi SAW sebut bahawa baca Al-Quran ini mesti dipandukan oleh apa yang diajarkan kepada kamu, di sinilah kita melihat bagaimana bacaan Al-Quran itu dijaga melalui sandaran kepada sanad-sanad yang setiap daripada tabaqat ataupun setiap daripada perawi yang meriwayatkan bacaan itu akan meriwayatkannya dengan dan betul sebagaimana mereka menerima daripada guru masing-masing. Itu katakan satu kaedah yang asli, satu kaedah yang tak boleh kita nafikan sama sekali kepentingannya. Maka alhamdulillah dengan cara itulah sehingga ke hari ini Al-Quran dapat dijaga dengan baik dari sudut bacaannya. Namun begitu kita tidak menolak kemungkinan. Masih sekat-sekat suara. Okay. Okay, baik. So sekarang ni macam mana suara? Okey ke? Sekat lagi ke? InsyaAllah. Tamam Ustaz. Okey ya? Ada sekat? Okey dah. Okey dah. Nampak cepat dengar okey. Okey, baik. Okey, baik. Jadi di sini kita lihat bagaimana sandaran sanad itu menjadi satu perkara yang diberikan tekanan lah oleh rock kita yang terdahulu sehinggalah kepada hari ini ianya diriwayat. Jadi walaupun begitu kita tidak menafikan di sana adanya isu-isu yang diperincikan oleh para qurra kita berkenaan dengan praktikal bacaan. Banyak isu-isu yang terjadi dalam perbahasan ilmu tajwid ataupun ilmu bacaan Al-Quran ini yang dibincangkan oleh para ulama dan bincangan itu berlaku berdasarkan kepada nas ataupun dalil-dalil yang digunakan oleh qurra itu sendiri, sama ada bermula daripada zaman salaf ataupun sehinggalah kepada zaman khalaf. Jadi kalau mengikut kepada kaedah yang betul, cara kita melihat sesuatu dalil, sesuatu periwayatan itu, maka sangat penting untuk kita lihat apakah pandangan yang datang daripada dua zaman, daripada ulama yang berada pada dua zaman. Satu kita katakan sebagai ulama-ulama mutaqaddimun, yang keduanya kita katakan ulama-ulama ta'akhirun ataupun mu'asirun. Jadi di sini perlunya kita lihat bagaimana dalil-dalil ini dihujahkan oleh kedua-dua ulama yang datang daripada dua zaman yang berbeza ini. Jadi
yang paling pula dan yang paling afdalnya kita rujuk ataupun kembali kepada apa yang disebut oleh ulama mutaqaddimun terlebih dahulu sebelum kita melihat huraian-huraian yang datang daripada ulama mutaakhir. Itu kaedah yang baiklah kita katakan untuk kita memahami bagaimana sesuatu bacaan Al-Quran itu dibaca oleh para ulama yang dahulu, kemudian mereka menerangkan bacaan itu melalui tulisan-tulisan kita mereka. Ini saya beri penekanan banyak kali lah dalam kelas saya sendiri pun saya sebut perkara yang begini. Kerana secara umum kita tahu golongan mutaqaddimun ini adalah golongan yang dekat dengan zaman Nabi SAW. Maka sudah pasti dalam bab membaca Al-Quran, dalam bab apa sekalipun, mereka lebih arif dan mereka lebih perlu untuk kita raikan pandangan. Kerana ulama-ulama yang ada hari ini, bukan kita kata mereka ni tak baik, tak baik. Adanya mereka, susah juga kita. Cuma kadang-kadang termasuk sedikit sebanyak dalam pandangan-pandangan mereka ini ijtihad-ijtihad yang kelihatan tidak ada asas. Ijtihad-ijtihad yang tidak ada asas yang akhirnya membawa kepada perubahan bentuk bacaan Al-Quran itu sendiri dari segi praktikalnya. Saya tak nak bincang perkara itu secara lebih panjang, cuma apa yang kita nak bincang pada hari ini ialah berkenaan dengan qalqalah ataupun salah satu daripada sifat huruf yang saya kira sangat masyhur lah. Satu sifat yang begitu ramai orang tahu. Walaupun dia tak tahu apa itu qalqalah. Tapi bila baca Quran, okey, kena qalqalah ni, kena qalqalah. Tapi bila kita tanya apa itu qalqalah, dia tak boleh nak hurai. Cuma dia faham, okey, bunyi gini, ini bunyi qalqalah. Jadi itu bermaksud istilah qalqalah di sisi orang awam kita sangat masyhur dan sangat tidak asing kita katakan. Cuma hari ini insya-Allah dengan ruang masa yang ada, dengan sedikit kertas kerja ringkas yang saya sempat buat ni, saya nak kongsilah dengan rakan semua berkenaan dengan qalqalah dan bagaimana para ulama menghuraikan qalqalah ini, sama ada dari segi ta'rifan dia atau dari sudut bahagiannya, dari sudut bacaan yang sepatutnya dibuat dan sebagainya. Dan alhamdulillah saya sudah menerima banyak soalan semalam, kita tengok dalam grup tu. Dan subhanallah, semua tu soalan-soalan yang saya kira memang yang sentiasa membelenggu pembaca-pembaca Al-Quran kita. Kira di mana kita berada, itulah soalan yang orang kata sentiasa bermain dalam kotak fikiran kita. Apa ini qalqalah? Kenapa jadi begitu? Kenapa jadi begini? Okay. InsyaAllah saya cuba untuk menghuraikan sedikit berkenaan dengan qalqalah ni, menjawablah soalan-soalan yang diajukan tadi. Baik. So, kita tengok dulu. Saya katakan kertas kerja ni kertas kerja yang ringkas lah. Maksudnya ada lagi perbahasan yang boleh kita muatkan sebenarnya, tapi untuk hari ini saya kira ini memadai lah, insyaAllah. Baik. Qalqalah ni secara umum, biasa dalam terjemahan Melayu kita akan buat terjemahan lantunan. Atau ada juga yang membuat terjemahannya sebagai detakan suara. Suara berdetak. Ataupun suara melantun. Okey, betul dalam soalan dalam grup tu pun ada yang menggunakan istilah mendetak ataupun melantun. Baik. Jadi ini adalah istilah ataupun terjemahan yang sangat biasa digunakan dalam kitab-kitab ursi Melayu. So saya tidak menyalahkanlah penggunaan itu. Cuma saya nak menarik perhatian sahabat-sahabat sekalian. Betul ke penggunaan terjemahan itu merujuk kepada ta'rifan qalqalah itu? Okey, betul ke? Baik, kita tengok. Apa yang disebut oleh Al-Imam Khalid bin Ahmad Al-Farahidi, ini seorang tokoh yang kalau kita tak kenal ni memang
sangat pelik lah sebab tokoh ni sangat berjasa besar kepada kita, khusus dalam bab baca Quran. Kerana dia lah yang mencipta baris. Baris atas, baris bawah dengan tanda yang kita dapat tengok hari ini. Jadi beliau menyebut tentang maksud ta'rifan secara mudah ataupun secara bahasa ini berkenaan dengan qalqalah. Jadi dia sebut al-qalqatu wattaqalqulu qillatu thubuti fil makan. Sedikit kekal pada sesuatu tempat. Maksudnya dia tidak menetap secara kuat. Itulah terjemahan yang boleh kita buat satu lagi. Atau disebut juga wal qalqalatu shiddatus siyah, ataupun riakan yang kuat. Ataupun wal laqlaqatu. Ini istilah yang lain bagi qalqalah. Yang biasa kita sebut qalqalah lah. Al-laqlaqah itu juga satu istilah yang merujuk kepada qalqalah. Shiddatu idtirabis syai'i fi harrukihi. Satu jeritan yang kuat, satu teriakan yang kuat, satu jeritan yang kuat. Dan al-laqlaqa adalah gegaran. Rak ni benda yang kita katakan bergegar, benda yang berbolak-balik, benda yang tidak statik gitu. Yang kuat pada sesuatu. Okey? Jadi daripada sini kita boleh gambarkan bahawa qalqalah yang kita duk baca dalam bacaan Al-Quran ini sebenarnya secara asasnya dia ada kaitan dengan makna gegaran, riakan, jeritan. Okey. So kalau kita tengok balik perkataan gegar, riak, jerit, sebenarnya kita tengok adakah ia merujuk kepada satu alihan daripada tempat ke tempat yang lain. Bila bergegar ni dia rumah kita bergegar, rumah kita tu beralih ke tempat lain, kita masih lagi tempat yang sama kan. Masih lagi tempat yang sama. So gambaran awal bagaimana qalqalah ini berlaku. Ada huruf-huruf yang terlibat nanti kita tengok. Macam mana huruf qalqalah ni berlaku, sebut itu berlaku. Ada huruf-huruf yang terlibat dan dia ada pada makhrajnya, dia tidak berubah kepada makhraj yang lain. Itu maksud. Okay. So yang tu kalau kita faham, insya-Allah kita lebih terang dan jelas. Kita tengok apa yang disebut oleh Ibn Manzur. Ibn Manzur ni seorang pengarang mu'jam ataupun kamus Arab. Namanya Lisanul Arab. Nama dia Lisanul Arab. Jadi dia juga memberi takrifan bahawa qalqalah ini adalah satu perkara ataupun keadaan yang tidak tetap pada tempatnya, seperti paku yang longgar. Jadi, kalau kita tengok paku yang longgar contohnya, paku tu dia bergerak betul, tapi dia berada di tempat itu atau dia dah beralih ke tempat yang lain. Dia masih berada pada tempat yang sama. Cuma dia longgar sahaja. Skru contohnya, skru yang longgar. Dia masih lagi berada pada rumah dia tu, pada tempat dia tu, cuma dia longgar, tak kuat tangan dia. Okey, so dah nampak sikit kan itu qalqalah. Dan Ibn Manzur juga mengistilahkan qalqalah ini dengan perkataan al-haz yang bermaksud gegaran dan beristidlalkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah saqit 'alayki rutaban janiyah. Ini cerita dia Maryam, ibunya kepada Nabi Isa alaihissalam, ketika mana nak melahirkan Nabi Isa, faja'ahal makhadu ila jid'in nakhlah. Ketika datang orang panggil apa kalau orang salin ni? Traksi. Melupa. Okey. Dan bila dia rasa sakit sangat. Traction, ya. Traction. Dah tu untuk ramai anak tu. Okey. Al-makhadu dalam bahasa Arab, al-makhad adalah sakit perut lah, nak salin. Traction tadi tu lah. Okey. Kemudian Allah Ta'ala arahkan kepada Maryam ini.
huzzi ilaiki. Maksudnya nak dapatkan tenaga. Orang yang dalam fraction nak bersalin ni dia kehilangan banyak tenaga lah. So untuk dapatkan tenaga Allah Ta'ala sebut wahuzzi, goyangkan. Bila kita goyang, kita goyang pokok, adakah pokok itu beralih pergi ke tempat lain? Pokok itu masih lagi berada pada tempat yang sama, cuma dia sahaja yang bergoyang. Okay? Itu maksud dia nak bagi tahu bahawa huruf qalqalah yang kita sebut nanti tidak akan beralih daripada makhraj dia kepada makhraj yang lain. Cuma di situ ada sedikit gegaran kerana berlakunya tekanan suara yang begitu pada huruf-huruf tersebut. Kita dah dapat gambaran dia tu. Huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusakit alaiki rutaban janiyya. Baik. Kita tengok apa pula kata Fairuz Abadi. Fairuz Abadi ni salah seorang juga daripada tokoh mu'jam, ulama bahasa yang menjelaskan makna-makna bahasa ini dalam kamus beliau lah, iaitu yang disebut sebagai Al-Qamus Al-Muhit. Beliau pula mengaitkan qalqalah ini dengan perkataan ar-rad yang beristidlalkan juga daripada ayat Al-Quran, idza rujjatil ardu rajja, apabila digoncangkan bumi dengan goncangan yang keras, dengan goncangan yang kuat. Masih lagi bermakna goncang. Subhanallah, kalau kita tengok, ini beza kita dengan ulama' dulu lah. Jauh sangat beza kita. Ulama' dulu, bila dia istidlal, dia datangkan satu-satu perkataan dan dia nak menerangkan maksud perkataan itu, sedaya upaya mereka akan menggunakan yang pertama sekali, mereka akan menggunakan ayat Al-Quran sebagai istidlal. Kemudian mereka akan menggunakan hadis Nabi. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, mereka akan menggunakan hadis Nabi. Dan kalau tidak ada dalam hadis Nabi, mereka akan menggunakan syair-syair Arab. Ini dia punya metode ulama' dulu. Apa pun bila ada sahaja perkataan yang diguna pakai dalam Al-Quran, maka perkataan itu akan digunakan dahulu sebagai syahid untuk menjelaskan perkataan itu bagaimana. Subhanallah, ini kita tengok. Kita ulama' dulu memang gitu cara dia. Metod dia memang macam tu. Kita hari ni tak, kita tu ambil makna yang kontemporari dan terus masukkan dalam buku ataupun apa-apa yang kita buat. Ini kita tengok. Manzur guna ayat Quran dan sebagainya. So di sini kita secara umum kita boleh buat kesimpulan umum. Jadi jika kita perhati pada tarifan yang diberikan, maka kita boleh faham bahawa qalqalah sebenarnya ia dikaitkan dengan izaziyah ataupun ittirabiyah. Maksudnya kita sebut harakah-harakah tu, pergerakan tu. Harakah ni kan makna bahasanya adalah pergerakan. Pergerakan yang bagaimana? Harakah dalam bahasa Arab ni kita kena ingat, ada dua benda. Bila ulama sebut harakah, ada dua benda yang perlu kita clarify. Sama ada harakah itu merujuk kepada harakah i'rabiyah. Harakah i'rabiyah ni ada tiga, baris atas, baris depan, baris bawah. Ini harakah i'rabiyah. Ataupun ia merujuk kepada harakah ihtizaziyah. Satu gerakan yang berlaku secara bergegar sahaja, tapi masih berada pada tempat yang sama dan ianya sangat berbeza dengan baris atas, baris bawah dengan baris depan tadi. Ini kita kena ingat. Ada dua. Bila ulama menggunakan kataan harakah, kita kena clarify. Sama ada harakah itu refernya kepada harakah i'rabiyah ataupun harakah ihtizaziyah. Ini istilah yang digunakan oleh ulama zaman berzaman. Cuma biasanya kita sebut harakah ni, kita akan faham dengan maksud harakah itu adalah baris atas, baris bawah, baris depan. Itu kita yang biasalah. Tak. Tapi sebenarnya kalau ikut ulama' dia ada dua benda. Ini kita kena faham. So qalqalah secara umum ni kita boleh faham, dia langsung tidak ada kaitan dengan baris yang refer kepada baris atas, baris bawah, baris depan. Dia adalah satu gerakan suara yang berlaku hasil daripada gegaran pada makhraj itu. Hasil daripada goncangan yang berlaku pada makhraj huruf yang kita nak sebut tadi tu, huruf-huruf qalqalah tu. Dia tak akan kepada baris atas,
atas, baris bawah ataupun baris hadapan. Ini pun juga ada perbincangan di kalangan para ulama. Nanti saya akan sebut. Baik. Kita tengok Dr. Aiman Suhaid. Apa dia sebut? Satu ungkapan yang begitu panjang nak menerangkan kepada kita bagaimana keadaan huruf qalqalah. Dia kata, innal araba akhadhat mustalahu kalimatin qalqalah min qawli ba'dihim. Kata orang Arab ni, dia mengambil penggunaan istilah qalqalah ini adalah berdasarkan daripada percakapan sebahagian daripada mereka. Disebut qalqalatil qidr 'ala an-nar. qalqalatil qidr 'ala an-nar. Al-Arabu kanu yad'una hadhihi al-qidra baina thalathi ahjarin wa fi awasitil ahjaril hataba thumma yuqiduna an-nara tahtaha. فإذا اشتدت النار فعلى الماء بالغليان اضطرب tu maksud saya tertinggal huruf ba. Eضطرب القدر اهتز. Jadi secara jelas ni bahasa yang mudah dia guna. Apalah kita tengok terjemahan dia terus. Kata bangsa Arab ni dia menggunakan istilah qalqalah adalah berdasarkan percakapan sebahagian daripada mereka. Goncangnya cerek air. Al-qidr ni cerek air lah kita kata. Pun kendi. Kan? Di atas api. Dan orang Arab ni dia akan letakkan cerek air ataupun kendi ni di atas para 3 bongkah batu. Bagaimana yang biasa kita dah buat lah. Kita akan buat 3 bongkah batu yang kita susun. Okay, dan di tengah-tengah tu kita akan letak kayu api. Itu standard. Ini kita faham. Kita pun buat begitu juga. Sebenarnya kita jerang air. Maksudnya kita cari air tadi tu, kita isikan dia air. Kita jerang air atas tu. Kemudian apabila api itu semakin panas, maka air akan mendidih. Ya, air akan mendidih dan hasilnya kendi ataupun cari air itu bergoncang. Dia duduk tempat tu lagi, dia tak beralih kepada tempat yang lain. Cari air tadi tu, kendi tadi tu dia berada lagi di tempat yang sama. Cuma dia bergerak. Dia bergerak. Kenapa? Kerana panasan yang melampau yang menyebabkan air dalam tu mendidih dan bergoncang. Akhirnya kendi yang isi air itu turut bergerak sama. Kesan daripada kuatnya tekanan air yang panas itu berlaku dalam kendi tadi. Ini dia nak kiaskan dengan huruf qalqalah ni. Okey. Jadi darah itu bergoncang di atas api. Jadi orang Arab sebut qalqalatil qidru lan-nar. Kiranya dilihat keadaan cari air tersebut, cari air. Ketika itu, adakah ia tidak bergerak ataupun bergerak? Okey, jadi kita tak boleh nak kata dia tidak bergerak kerana memang jelas kita nampak dia bergoncang. Dan tidak boleh juga kita katakan ia bergerak kerana ia hanya bergoncang pada tempat dia sahaja. Dia tak bergerak pergi ke tempat lain. So di sini kita kena perhatikan baik-baik. So di sini dia kata dan dia tidak beralih ke tempat yang lain. Maka dengan dari keadaan inilah terhasilnya istilah qalqalah di sisi ulama bahasa dan tajwid yang begitu terperinci. Moga Allah Taala memberikan ganjaran kepada mereka di atas istilah yang mereka sifatkan ini dengan qalqalah. So gambaran yang kita boleh buat apa yang disebut oleh Dr. Aiman Suhaid, dan sebenarnya apa yang disebut ni sebenarnya adalah rintisan daripada rumusan yang beliau buat secara mudah berkenaan dengan takrifan yang sudah pun diberikan oleh ulama berkenaan dengan qalqalah itu sendiri dari segi bahasa tadi. So kita boleh nampak bagaimana yang dikatakan di air tadi tidak bergerak dan dia bergoncang kerana panas. Itu jugalah yang akan berlaku pada huruf qalqalah. Bagaimana kita menyebut huruf qalqalah? Kerana adanya sifat yang kuat pada huruf-huruf yang terlibat tadi, dia akan menyebabkan berlaku tekanan yang begitu kuat sebagaimana tekanan api yang menyebabkan air tadi mendidih. Maka tekanan yang kuat tadi menolak suara. So suara yang kuat yang cuba dikeluarkan daripada dalam ini akhirnya akan menolak kharaj tadi, dan oleh kerana dia terlampau kuat, akhirnya tidak ada cara yang lain, dia terpaksa lepaskan sedikit tekanan tadi. Lepaskan sedikit tekanan pada suara tadi dan akhirnya
makhraj itu dia tidak tetap pada tempat dia dan dia gerak sikit, dia bergegar sedikit. Dan akhirnya daripada gegaran itulah akhirnya ataupun terbitnya suara yang kita namakan dia sebagai suara lah. Itu cerita dia. Baik, alhamdulillah kita dah nampak bagaimana sedikit tarifan bahasa yang diberikan oleh ulama dulu dan yang disebut oleh Hujjatu Al-Qurra pada zaman kita hari ini, itu Dr. Aiman Suad. Kemudian jika kita teliti, sebenarnya kalau saya nak muatkan semua takrifan yang diberikan oleh para ulama, tak muat dalam kitab dia ni banyak. Saya ada kumpulkan banyak. Hampir kalau kita nak gabung tu lebih daripada 10 takrifan yang ada. Jadi saya baca tu kita boleh buat kesimpulan mudah sajalah apa maksud yang nak diberikan dengan takrifan qalqalah. So ada yang kata nabrah an-nabar, cerita an-nabar. Ada yang kata dengan sautun qawiyun, macam-macam lah istilah yang digunakan. Cuma akhirnya semua yang dihuraikan oleh para ulama tadi itu dia menjurus kepada beberapa poin yang penting yang saya khulasahkan ataupun yang saya simpulkan dengan qalqalah ini adalah sebagai sebutkan huruf qalqalah, yakni huruf yang terlibat sahajalah huruf qaf, ta, ba, jim dan dal ketika sukun dengan berlakunya getaran pada dua tempat anggota makhraj. Getaran pada dua tempat. Satu pada tempat makhraj huruf itu sendiri dan yang keduanya dia akan pisah kejap daripada gangan makhraj tadi. Yang ini disebut dalam istilahnya wanaba al-lisan fi mawdi'ihi. Saya lupa nak tulis kapan itu. Wanaba al-lisan fi mawdi'ihi disebut oleh para ulama. Wanaba al-lisan. Wanaba. Fi mawdi'ihi. Ya. Wanaba al-lisan fi mawdi'ihi ni maksudnya lidah kita bila mana kita letakkan dia pada makhraj huruf-huruf qalqalah ini, bila kita letak terus kita akan turunkan lidah tu. Cuba kita buat, kita ambil contoh pada huruf dal. Kita baca qul huwallahu ahad. Ahad. Bila kita sebut ahad tu huruf dal tu ujung lidah kita lekat dia makhraj dia. Dia lekat betul. Ahad lekat ujung lidah. Kemudian bila kita nak sebut qalqalah tu, lidah kita, ini saya anggap sebagai lidah lah. Lidah kita dia akan kembali kepada tempat dia semula. Tempat dia kat mana? Tempat dia dalam ni lah. Bawah ni lah. Maksudnya dia berada dalam keadaan statik balik. Ahad. Gitu. Maksudnya lidah yang tadi pergi kepada makhraj dal tu tidak lekat di situ selama-lamanya. Dia akan turun balik. Maksud berlakunya getaran pada dua tempat anggota makhraj. Satu, lidah yang lekat pada bahagian langit. Pada bahagian belakang gigi kaki atas. Itu tempat huruf dal lah bersama dengan ta. Tapi oleh kerana qalqalah ni dia ada unsur-unsur tekanan angin yang kuat, maka akhirnya makhraj atau lidah yang melekat di situ dia tidak boleh duduk lama. Dia kena pisahkan selepas daripada itu. Cuba kita kiaskan pula pada huruf-huruf yang lain. Namanya huruf dia tidak melibatkan hujung lidah tapi dia melibatkan pangkal lidah. Sama juga. Pangkal lidah akan pergi kepada huruf, kemudian dia akan balik semula pada tempat dia. Ada huruf ta umpamanya, sama macam dal tadi. Huruf ba pun sama, melibatkan bahagian bibir mulut. Lidah kita akan terangkat sikit, ataupun yang terlibatnya adalah bahagian bibir mulut. Tapi bila kita sikit mulut kita untuk kita buat qalqalah tadi tu, lidah dia akan turun. Maksudnya cuba kita buat dia
naik sikit. Walaupun lidah tu dia tidak bergerak sebagaimana gerakan yang berlaku pada huruf ta, huruf huruf qaf, huruf jim dan huruf dal. Huruf ba ni dia special sikit pada huruf bibir mulut. Tapi ada juga gerakan sikit. Cuma bila kita buka mulut kita, lidah kita pun, kerana mulut rahang bawah kita pun bergerak turun ke bawah. Itu maksud dia. Jadi sekarang ni dibuat takrifan ni secara umum mengikut kepada majoriti huruf yang ada pada huruf-huruf yang terlibat dengan qalqalah. Itu juga dengan huruf ta, huruf qaf, jim pun sama yang melibatkan bahagian tengah lidah. Bila kita qalqalahkan dia, tengah lidah tadi tu dia akan turun balik. Maksud dia. Jadi sekarang ni, secara tak langsung, kita dah boleh mengenal dan boleh mengesan adakah sebutan huruf qalqalah yang sentiasa kita buat dalam bacaan Al-Quran kita hari ini memang itu keadaan lidahnya atau sebaliknya. Ada orang yang tak boleh. Saya percaya peserta-peserta yang ada pada hari ini insya-Allah bacaannya sangat baik. Cuma mungkin tak perasan bagaimana pergerakan lidah yang berlaku ketika mana kita menyebut huruf qalqalah tadi dengan sebutan qalqalah. Ada juga yang kita tak sebut huruf qalqalah ni, sebutan qalqalah. Sebab apa nanti saya tengok. Kita tengok nanti. Okey, baik. Itu qalqalah dari sudut istilah dan segi bahasa ni secara ringkaslah. Cuma poin yang saya nak sebut kat sini ialah bagaimana lidah itu dia kembali semula kepada tempat asal dia selepas daripada dia tuju ke bahagian-bahagian makhraj yang terlibat. Okey, kemudian kita nak lihat juga sini berkenaan dengan istilah. Istilah ni tidaklah penting, tapi sangat baik juga untuk kita tahu supaya kita tidak rasa pelik bila mana orang gunakan istilah-istilah yang lain selain daripada istilah qalqalah. Sebenarnya ada lebih daripada puluhan istilah yang diberikan oleh para ulama, cuma saya senaraikan beberapa sahajalah ini. Yang pertama ni disebut sebagai syadidatus siyah. Yang ni digunakan oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi sebagaimana takrifan yang disebutkan di awal tadi. Jadi ada sebahagian ataupun segelintir daripada para ulama yang menggunakan istilah ini rujuk kepada qalqalah. Syadidatus siyah. Dia tak peliklah kalau kita tengok adanya istilah ini digunakan. Dan ada juga istilah-istilah yang lain. Kita tengok tak bergerak. Okey. Antara istilah lain yang digunakan ialah istilah al-laqlaqah sebagaimana tadilah. Ini digunakan oleh Ibn Manzur dan beberapa ulama lain seperti Zakaria Al-Ansari dan beberapa lain. Ini disebut al-laqlaqah. Al-qalqalah dia al-laqlaqah. Maksud yang sama. Atau juga disebut sebagai al-muqribah. Ini kerana makhraj yang berlaku tu dia panggil apa, bergegar tu. Akhirnya digunakan istilah ini juga refer kepada qalqalah. Atau digunakan juga sebagai al-yabisah. Al-yabisah. So al-yabisah ni digunakan oleh sebahagian para ulama dalam ihalkan huruf-huruf ataupun sebutan al-Quran. Atau disebut juga sebagai al-mahqurah. Al-mahqurah ini Ibn Manzur juga menggunakan istilah ini dan Fairuz Abadi. Ataupun disebut sebagai al-madbur. Ini disebut oleh Abul Fath Al-Mazzi. Ataupun al-muhtazzah. Disebut oleh bahagian ulama. Okay. Al-manburah. Al-manburah ni nabru lah. Ada juga yang mengistilahkan nabru al-manburah. Sebagaimana yang digunakan pakai oleh Imam Makki bin Abi Talib. Kenapa slide ni? Kenapa nota ni dia tak pergi? Sorry dia hang lah ni. Okay, tak apa, boleh rujuk nota masing-masing yang saya beri tu.
Ada yang istilahkannya dengan al-mutazalzilah. Bagaimana yang berlakulah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dia juga tu. Garan ataupun goncangan. Ada yang juga al-murtajjah dan al-mahsurah dan berbagai lagi pun sebenarnya istilah yang diguna pakai oleh para ulama itu dalam menamakan sifat ini. Cuma yang paling masyhurnya adalah lah sebagaimana kita guna hari ini. So kalau kita sebut istilah-istilah yang lain, orang akan rasa, pernah dengar istilah ni? Ya betul. Pernah dengar lah sebab memang jarang sangat digunakan. Cuma kita boleh jumpa istilah-istilah ni digunakan dalam kitab-kitab bahasa lah. Kitab-kitab yang lama ada sebut. Dalam syarah Muqaddimah Jazariyah pun banyak menyebut istilah-istilah yang lama ni. Cuma kita kena rajin buka lah, dia bukan satu dua saja yang sebut. Contohnya kitab yang famous kalau Muqaddimah Jazariyah ni lah untuk sahabat yang nak jadikan rujukan. Biasa orang rujuk untuk Muqaddimah Jazariyah ni antaranya ialah kitab syarah yang datang daripada Syekh Zakaria Al-Ansari, Ad-Daqaiqul Muhattamah, ataupun syarah Ibnu Yalushah. Itu pun juga yang biasa orang rujuk. Ataupun syarah Al-Mar'ashi ni. Syekh Al-Mar'ashi. Al-Mar'ashi kan? Jadi banyak lagi sebenarnya kalau kita tengok ulama-ulama yang mensyarahkan Muqaddimah Jazariyah ni ada ratusan. Dan daripada ratusan inilah ada yang menggunakan istilah begitu, ada yang menggunakan istilah begini dan sebagainya. Itu tak jadi isu lah sebenarnya. Sangat memang kita dedahan secara ilmiah sajalah. Kenapa slide saya tak bergerak ni? Allah. Dia kan. Apalah, separuh je, sorry separuh je ni keluar. Tadi elok. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada huruf qalqalah. Huruf qalqalah ni kalau kita nak tengok sebenarnya bukan sahaja 5 huruf ni. Cuma 5 huruf ni adalah huruf yang disepakati oleh para qurra berdasarkan kepada riwayat Al-Quran yang datang dari mereka. Dan ulama menyimpulkan inilah huruf qalqalah yang menjadi amalan dalam pembacaan Al-Quran. Menjadi amalan dalam pembacaan Al-Quran. Jadi, ia tidak bermakna di sana huruf-huruf qalqalah ini tidak digunakan pada huruf-huruf yang lain. Dalam percakapan biasa ada juga yang menggunakan huruf qalqalah ini lain daripada 5 huruf ni. Tapi bila baca Quran tak boleh. Yang ini sahaja yang disepakati. So kalau kita tengok bahagian huruf qalqalah ni antaranya ialah Ibnu Umar Al-Khurasani tambah huruf lam. Huruf lam pun boleh qalqalah dia kata. Kalau kita huruf lam qalqalah, cuba kita bacalah. Contohnya kalimah ja'alna. Kita akan baca macam mana? Ja'alna. Itu akan jadi begitu. Tapi dalam periwayatan Al-Quran dia tidak akan berlaku. Kerana memang tidak ada satu riwayat pun yang datang dengan bacaan yang demikian. Tidak ada. Jadi kita boleh tolak lah. Kerana tidak ada periwayatan. Cuma ini dari sudut mungkin dari sudut bahasa cakapan biasa mungkin boleh. Boleh diterima lah. Tak apalah nak qalqalahkan huruf. Dia ada hujahan dia. Dan ada yang Sibawayh. Sibawayh ni walaupun dia seorang tokoh dalam bidang bahasa dan kita banyak mengambil pandangan beliau, tapi dalam bab qalqalah ni dia tambah satu lagi huruf. Itu huruf ta. Idza syamsu kuwirat. Dia tambah. Tapi dalam
bacaan Al-Quran di sisi qurra, huruf tidak dibaca dengan qalqalah, tapi dibaca dengan apa? Hamas. Qalqalah dengan hamas ni dia kita katakan adik-beradik. Qalqalah dengan hamas ni kita katakan adik-beradik. Qalqalah ni anak sulung, hamas ni anak bongsu. Apa anak yang kedua. Kita katakan begitulah. Senang cerita. Sebab apa jadi gitu? Sebab dia lahir daripada dua sifat yang kuat. Ataupun salah satu daripadanya adalah sifat yang kuat. Yang akhirnya perlu kepada satu suara yang boleh meredakan tekanan suara tadi untuk kita menyebut huruf tadi tu dengan baik, dengan fasih, dengan terang, dengan jelas dan sebagainya. Saya sifatkan begitu. Huruf sifat hamas adalah adik kepada sifat qalqalah. Baik. Kemudian al-mubarrad ni dia tambah lagi huruf satu sama dengan si bawah, tapi dia tambah satu lagi huruf fa'adalak. Dia baca begitu. Tapi ini semua ulama bahasa. Ibnu Abi Maryam Asy-Syirazi tambah banyak ni. Sama dengan si bawah, dengan sama mubarrad tadi, tapi dia tambah lagi huruf dad, huruf zai, huruf zal dan huruf za. Sebab tu kita tak pelik kalau ada kita dengar orang yang baca huruf ini juga dengan qalqalah. Kerana memang ada ulama yang berpandangan huruf juga boleh dibaca dengan qalqalah. Tapi pandangan itu bila kita refer dengan bacaan Al-Quran secara riwayat kepada Nabi, melalui jalur-jalur sanad yang ada ini, kita tak boleh katakan itu adalah bacaan yang mutawatir. Kalau ada, kita boleh tolak bahawa yang mutawatir ni hanya melibatkan 5 huruf sahaja. Tidak melibatkan huruf-huruf yang lain. Subhanallah. Kerana itulah Al-Quran ini kita tak boleh sewenang-wenangnya baca mengikut akal fikiran kita. Mengikut kita katakan ijtihad, pandangan pribadi, atau yang kita katakan inilah yang lebih sesuai kerana ada pandangan. Kalau nak kira pandangan yang ada dalam bahasan, memang banyak sangatlah pandangan. Cuma kita akan mengambil pandangan yang menepati apa yang datang secara riwayat dari sudut bacaan Al-Quran. Bagaimana isu yang dibangkitkan sebelum daripada ni. Seperti isu baca huruf dengan huruf ga, umpamanya. Banyak isu yang ditanyakan kepada saya baru ni. So, saya katakan riwayat Al-Quran tidak ada satu pun yang baca dengan begitu. Dari sudut bacaan Al-Quran. Dari sudut fiqh, memang ada fuqaha yang berpandangan begitu. Tapi ia hanya satu pandangan yang pencil. Ia ada sebab dia. Itu bagi orang-orang yang uzur, orang yang memang tak boleh sebut huruf langsung. Memang buatlah macam mana, buat pembedahan mulut ke, setara mana ke, memang dia akan jadi huruf ga juga. Bukan bermudah-mudah nak baca begitu. Kalau kita buka ruang ni terbiasa ustaz baca begitu. Memang lidah dia baca begitu. Tapi biasa dia baca begitu, tidak bermakna dia tak boleh sebut huruf dengan tepat dalam bacaan Al-Quran. Dia boleh sebut je. Tapi kerana terbiasa dengan keadaan, dia sebut dengan ga. Yang ini tak boleh. Sebab Al-Quran, subhanallah, Allah Ta'ala jaga dia. Tengok para ulama kita ni. Huruf qalqalah dia, tapi subhanallah. Tengok, kalau nak kira huruf da pun boleh qalqalah. So, boleh lah orang baca qalqalah huruf da. Bil-ard. Ramai yang baca begitu kan? Tu. Ramai yang baca begitu. Subhanallah. Huruf za umpamanya. Boleh. Za. Baca qalqalah. Subhanallah. Itu juga dengan Al-Mar'ashi. Al-Mar'ashi ni dia lebih kurang dengan Ibn Abi Maryam Asy-Syirazi ni, cuma ditambah satu lagi huruf hamzah. Ya betul. Ramai yang baca huruf dengan qalqalah. Tapi sebenarnya tidak ada riwayat yang baca begitu. Ya, kalau nak refer kepada apa? Bacaan izhar dan qalqalah. Adakah perbahasan izhar pada iqlab? Izhar pada iqlab juga seperti qalqalah juga. Ada pendapat tapi tiada riwayat. Maksud izhar pada iqlab ni maksudnya macam mana? Boleh Ustaz
terangkan sikit maksud izhar pada iqlab tu. Okay, Ustaz? Boleh jelaskan sikit soalan ni? Baca jelas tanpa dengung. Okay? Tanya baca macam mana? Amburika. Ambi. Gitu dia baca. Ambi. Betul? Okay. Yang itu dia baca secara izhar. Tapi ada dengung. Tanpa dengung, ada dengung. Ambi. Ada dengung. Cuma tak banyak. Tak panjang. Memang ada. Riwayat ada. Ibn Jazari sendiri menyebut. Dulu riwayat iqlab ni ada dua. Ni masa bab iqlab pula. Sikit lah. Ada dua. Satu baca dengan izhar, satu baca dengan ikhfa. Ataupun idgham. Dulu orang tak, nama ikhfa ni tak timbul lagi. Idgham. Dan bila orang perincikan lagi, istilah yang sesuainya adalah ikhfa lah. Jadi yang menjadi amalan dengan riwayat ataupun dengan sanad yang sampai kepada kita hari ini hanya dengan bacaan secara ikhfa sahaja. Izhar dah tidak ada diamalkan lagi dan ini menjadi sebahagian daripada qiraat syaz. Bagi orang yang baca wallahu a'lam. Baik, kita tengok kat situ banyak huruf-huruf qalqalah, tapi yang kita kena ingat hanya ada 5 sahaja huruf qalqalah yang kira sebagai huruf yang mutawatir. Huruf yang mutawatir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Okey, macam Ustaz sebut tadi, untuk jumhur ulama, yang mutawatir ialah 5 huruf. Itulah Qutbun Jaddin. Jadi untuk pandangan yang lain ni, bolehkah kita faham huruf-huruf tambahan macam lam, ta, kaf, hamzah, dad ni semua adalah berdasarkan dari sudut percakapan mereka sahaja dan ianya tidak datang secara riwayat langsung? Ya. Ya, betul. Ya, betul Ustaz. Maknanya kalau ada yang baca dengan lantunan ataupun qalqalah lah istilahnya pada huruf-huruf yang lebihan ini, dikira adakah dia ke jauh ataupun lari riwayat Ya, daripada yang itu saya sebut tadi. sepatutnya? Gimana Ustaz? Saya sebutkan tadi, bila kita lihat adanya pandangan-pandangan yang datang daripada para ulama berkenaan dengan huruf-huruf qalqalah ni yang lebih daripada 5 huruf, bagaimana yang kita biasa dah belajar, pandangan mereka ini boleh kita sifatkan sebagai pandangan yang merujuk kepada penggunaan bacaan qalqalah dari sudut percakapan mereka. Dari sudut percakapan mereka. Bukan refer kepada bentuk bacaan Al-Quran yang bersifat mutawatir datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu saya katakan apa sahaja bentuk bacaan yang kalau kita nak katakan ada pandangan yang baca begitu, orang Arab ada baca begitu, maka kita akan membuka ruang yang begitu luas untuk bacaan Al-Quran ini boleh diubah sesuka hati oleh sesiapa sahaja. Akan nanti berhujah, orang Arab baca begini juga. Orang Arab sebut begini juga. Orang Arab di Mesir, dia sebut ga, betul. Ramai sahabat-sahabat daripada Mesir mungkin. Ga, idza ga'a nasrullah. Bolehkah kita katakan itu bacaan Al-Quran? Sedangkan dia juga boleh sebut idza ja'a nasrullah. Lainkan orang yang memang betul-betul lidah dia tak boleh dah nak sebut huruf jim. Memang macam-macam mana pun jadi ga juga. Yang ini baru dimaafkan pada syarak. Dia kena betul-betul faham. Yang dibolehkan tu bagaimana? Yang tak dibolehkan tu bagaimana? Bukan sesuka hati kata bahasa Arab ada yang baca begini. So, boleh lah baca. Boleh. Kan kalau Al-Quran dijaga daripada dulu sampai sekarang. Kalau kita bermudah-mudah dalam bab membaca Al-Quran. Bagi orang yang tak mampu, barulah itu ada perincian dia dari sudut syarak lah. Mampu tak apalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau mampu sengaja, itu isu dia. Dia bukan isu biasa dibaca, terbiasa dia dalam bahasa Arab. Kalau nak kira dalam bahasa Arab ni ada Ustaz. Banyak huruf-huruf qalqalah yang ada dalam bahasa Arab. Bukan sebarangan orang yang bawa pandangan itu. Ulama besar belaka.
ulama-ulama yang besar yang kita katakan ada nama yang begitu masyhur dalam perbincangan ilmiah, mereka lah yang jadi rujukan. Kalau kita nak kata si bawah ini banyak pandangan yang kita ambil. Tapi dalam qalqalah yang dia tambah huruf kita tolak. Kenapa? Riwayat Al-Quran tidak ada. Itu si bawah. Seorang imam bahasa yang jadi rujukan dunia dulu dan sehingga kini. Masih lagi kita boleh menolak pandangan dia. Qurra menolak pandangan dia pada huruf. Kalau kita nak buka, orang akan kata, si bawah bukan sembarang orang. Si bawah itu, baca huruf dengan qalqalah. Selepas pada ni ramai yang akan baca huruf tak dengan qalqalah. Itu maksud saya. Jadi kita tak boleh buka ruang itu. Bincangan ilmiah kita boleh buka, tapi ruang untuk kita masukkan benda itu yang tidak ada asalnya dalam bacaan Al-Quran itu tak boleh. Itunya sudah tertutup. Dalam bahasa Arab biasa, ya mungkin. Kerana memang orang Arab ni dia bahasa dengan berbagai bentuk dialek dan sebagainya lah yang menjadi amalan dan kebiasaan mereka. Yang itu kita tak boleh nak tolak lah, sebagaimana kita sendiri pun orang Melayu kan ada banyak dialek, ada banyak logat dan sebagainya. Kita tak boleh nak nafikan yang ini berasal daripada orang Kelantan, orang Terengganu, yang ni orang Pahang, ni orang Selangor, ni Negeri Sembilan, Kedah, yang lain dia punya logat dia. Yang tu kita faham lah sebab memang mereka dah hidup dalam sekitar ataupun dalam lingkungan orang yang menuturkan bahasa itu setiap hari. Tapi tak kira lah, tak apalah sebab itu memang bahasa mereka guna. Tapi bila bab baca Quran, kira lah orang Terengganu, orang Kelantan, orang Kedah, orang Perak, orang mana-mana, mesti apa yang diaturkan oleh Nabi SAW. Itu kita kena faham. Baik. Yaman... Okey, sikit lagi. Sila. Maknanya kesimpulannya okey, berdasar perbincangan ilmiah ni tadi, so kalau ada yang baca tu pada masa kini kira salah lah kesimpulan dia. Salah. Ya. Cuma apa yang saya sebut dalam kertas kerja ni nak bagi tahu bahawa kerana adanya khilaf-khilaf yang berlaku di kalangan ulama itu sendiri. Dan kalau kita nak kira khilaf, kita nak mengambil kesemua khilaf yang ada, banyaklah sebenarnya huruf yang kita kena baca qalqalah. Itu maksud saya. Jadi kita kiaskanlah benda yang sama, ada huruf-huruf yang lain seperti yang saya sebutkan tadi. Bagaimana huruf dibaca dengan ga, huruf jim dibaca dengan huruf ga oleh orang Arab Mesir umpamanya. Kan? Jadi bahasa pasar, kita tinggalkan dia sebagai bahasa pasar. Nak bercakap, nak membeli, nak menjual, nak bercakap harian biasa, silakan, tidak ada masalah. Bila masuk sahaja dalam bab baca Quran, tidak ada kompromi. Kerana Allah Ta'ala dah jaga. InsyaAllah. Jadi ini satu perkara yang perlu diperjelaskan. Kita bukan, kadang-kadang orang salah faham bila kita terang benda ni, orang menganggap kita menyerang peribadi atau tokoh tertentu. Tidak. Hanya menjelaskan dari sudut bacaan Al-Quran itu sahaja. Tak boleh ta'assub lah, tak boleh ta'assub. Dalam bab baca Quran, kita kena pegang apa yang Nabi ajar. Siapa yang lebih utama dalam bab baca Quran. Saya tak pelik lah kalau ada hari ini yang mengatakan bahawa tajwid tidak penting. Kerana fatwa yang dikemukakan oleh beberapa tokoh di Tanah Hijaz ataupun di Arab Saudi sendiri pun sangat jelas. Kalau tuan-tuan boleh buka fatwa yang disebut oleh Syekh Ibn Baz umpamanya, Syekh Al-Utsaimin umpamanya, mereka secara jelas memfatwakan bahawa tajwid adalah tidak wajib. Tuan boleh buka. Fatwa ini sangat makruf di sisi orang-orang Arab Saudi. Sebab tu orang Arab Saudi banyak yang baca tak bertajwid. Sebab mereka berpegang dengan pandangan ataupun fatwa yang datang daripada Ibn Baz dan juga Syekh Al-Utsaimin ini. Dua-dua ni, dua tokoh Salafi moden. Ya, ataupun orang yang sebut Wahabi. Saya tak nak lah label-label begitu, tapi ini adalah dua tokoh. Yang kita kena hormat juga pandangan dia, tapi kita tak boleh terima. Hormat pandangan tidak bermakna kita menerima pandangan dia. Menghormati pandangan, tapi dalam masa sama kita mengkritik dengan cara yang ilmiah.
Jadi sebab itulah orang Arab Saudi ni, contohnya imam-imam di Masjidil Haram yang dulu-dulu. Sekarang ni alhamdulillah itu dah dijelaskan balik. Tua itu sudah dikritik balik oleh ulama-ulama Saudi sendiri, mutaakhir ini. Saya tak pelik lah kalau suara itu timbul balik masyarakat kita berkenaan dengan tidak wajibnya bertajwid. Seterusnya kita nak pergi kepada syarat qalqalah. Baik.